السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat pada malam ini meneruskan kuliah mingguan kita, dan kita sampai kepada hadis yang berikutnya. Sebelum saya nak mulakan kuliah ini, pertama kita nak umumkan bahawa kuliah malam esok kita adakan di Masjid Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Tuan-tuan jangan silap. Pasal ada orang keliru Tuanku Syed Faizuddin Putra. Yang ni Masjid Batu Lima. Yang kita esok ni Masjid Tuanku Syed Putra. Jamalul Lail, esok kita ada kuliah di Masjid Tuanku. Kemudian kuliah seluruhnya subuh, maghrib dan kuliah-kuliah yang lain ditangguhkan selama 3 hari, bermula daripada Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kuliah saya lah untuk memberi laluan kepada program Perkampungan Sunnah kali yang ke-8 yang diadakan di Masjid Alwi. Jadi tuan-tuan semua dijemput untuk beramai-ramai memenuhi majlis ilmu yang telah diatur, bermula daripada maghrib hinggalah kepada forum lewat, iaitu sehingga pukul 10, pukul 11 malam, sepanjang 3 hari berturut-turut. Jadi tuan-tuan semua adalah dijemput untuk hadir beramai-ramai, insya-Allah. Jadi esok malam kita kuliah, Jumaat, Sabtu, Ahad kita cuti. Lepas tu kita tengoklah keadaan semasa dan juga pasaran saham. Sama ada hari Isnin ada kuliah ataupun tidak. Baik. Cuma saya dimaklumkan, saya pergi tengok tempat perkampungan sunnah tu. Pertama dalam masjid ni memang duduklah kan. Di luar masjid tu juga saya difahamkan di pentas utama tu juga duduk. Dia tak ada kerusi. Jadi tuan-tuan yang memerlukan kerusi sandak belakang tu boleh bawa siap-siap. Dan pergi awal lah kan. Maghrib tu masuk, keluar pukul 11 kan. Masuk maghrib, kuliah maghrib, mayang isyak, lepas tu ada forum kan, pukul 11 tu baru balik. Jadi sepanjang 3 hari tu ada minum pagi, sarapan, ada makan tengah hari, ada minum petang, ada makan malam. Jadi kalau tak mau balik pun boleh bawa kain baju lah kan, beda nak salin. Okey, baik. Daripada Huzaifah radhiyallahu an, Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi yang terkenal menyimpan nama-nama orang munafik. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan orang yang mendakwa, mengaku kata mereka itu Islam, sebahagiannya tidak Islam, bohong, munafik. Sebab itu Nabi kata idza haddatha kadzaba, bila dia bercakap dia bohong. Itu menunjukkan tanda-tanda munafik. Jadi pada zaman Nabi ada di kalangan orang-orang Islam yang mereka ni mengaku Islam. Jadi orang nampak kok luar ni memang Muslim lah. Penampilan dia, amalan dia, dia pergi salat, dia kehidupan dia macam orang Islam. Itu yang kata munafik tu. Munafik i'tiqadi.
Dari sudut akidahnya dia bukan Islam. Munafik ni dia ada dua. Satu munafik amali, satu lagi munafik i'tiqadi. Satu jenis yang memang pure munafik. Satu lagi perangai macam munafik tapi bukan munafik. Yang ni dia panggil amalan dia tu macam munafik. Kadang-kadang ada orang kita dia bercakap bohong, ada amanah dia khianat, dia pecah, janji dia mungkir, tapi dia Muslim, cuma kelaku perangai tu. Macam selalu saya sebut, kadang-kadang perangai tu ada tapi dia bukan munafik. Siapa yang tahu orang-orang munafik ni, nama-nama munafik ni, Nabi memberitahu kepada Huzaifah ibnul Yaman. Sebab itu dia terkenal sahibus sir, orang yang memegang rahsia Nabi. Kira data orang munafik ni semua dalam kepala dia. Siapa dia munafik, siapa dia berlakon, siapa dia pura-pura, semua dalam simpanan dia. Tapi kalau kita tengok kat luar, orang azan dia pergi sembahyang. Pasal itu dalam Quran kata orang-orang munafik ni bila dia nak bangkit pergi salat, kumu kusala, dia bangkit dalam keadaan malas, tapi dia pergi sembahyang. Dia pergi sembahyang. Dan Nabi kata ma athqalus salah 'alal munafiqin. Nabi sebut sesungguhnya salat yang paling susah, berat untuk ditunaikan oleh orang-orang munafik ialah salat subuh dan Isyak. Subuh dengan Isyak ni depa balok. Depa payah nak pi pasal orang tak nampak. Sebab depa semayang ni yuraun nas, depa nak tunjuk ke orang. Itu munafik, kan? Riak, kan? Okey, baik. Jadi Huzaifah ibnul Yaman ni dia tahu. Sebab itu di kalangan sahabat mereka akan tengok Huzaifah ibnul Yaman ni dia pergi salat jenazah ke tak? Kalau dia pergi, tanda kata kawan tu Muslim betul lah, mukmin betul lah. Tapi kalau dia tak pi, berat kemungkinan ada sebab. Itu Huzaifah ibnul Yaman. Dia yang cerita hadis ni kepada kita. Itu sedikit intro tentang Huzaifah ibnul Yaman. Baik. Dia kata, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia kata aku pada suatu zata lailah. Sallaitu artinya dia mendirikan salat ma'an Nabi, bersama dengan Nabi. Huzaifah ibn Yaman kata sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Satu malam aku telah pergi mendirikan salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni salat apa ni? Salat malam. Sebab kalau salat wajib Nabi buat di masjid dan jamaah. Tapi Huzaifah cerita malam tu dia dengan Nabi. Ini menunjukkan salat itu salat sunat malam. Dan kalau kita tengok di dalam huraian hadis, salat ni salat apa? Tahajud. Salat tahajud. Baik. Kata Huzaifah, dia masuk semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faftataha al-Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan bacaan surah selepas daripada Fatihah, iaitu dengan membaca faftataha. Faftataha artinya dia membuka. Pasal tu kita kata fath, buka kan. Iftataha artinya Nabi SAW memulakan bacaan itu dengan suratul Baqarah selepas Fatihah lah. Kan, bukan terus-terus Allahu Akbar Alif Lam Mim. Kan, tak lah. Artinya Nabi mula dengan Fatihah. Tapi ada tak tok imam yang mungkin dia ada satu kejadian berlaku, imam tak mari, tolak satu orang jadi tok imam. Bidan terjun. Mungkin dia gabra ke, dia apa ke, rakaat pertama tu okeylah, mai rakaat kedua ni
Kejadian ni berlaku ketika mana sembahyang Isyak di satu masjid di Perlis lah, kan. Kawan ni dia tolak jadi tok imam. Apa dia ni, pasal dia pun panjanglah cerita macam mana dia boleh tolak jadi tok imam tu. Dia duk mengajak kecil-kecilan dalam masjid tu, apa semua kan, panjanglah. Dia tolak jadi tok imam, mungkin dia gabrah, dia gelabah ke, dia terus baca surah, tak baca Fatihah. Jadi kalau kita tak baca Fatihah di dalam rakaat itu, artinya rakaat itu tak dikira. Tapi rakaat yang pertama tadi kira. So katalah tuan-tuan, rakaat pertama baca, rakaat kedua baca, rakaat ketiga tak baca. Rakaat ketiga tu burn, tak payah kira. Tapi sekali lagi tuan-tuan bangkit, tambah bagi cukup. Boleh ha? Mudah ya. Kan? Tapi yang ni dia kata lepas Nabi SAW membaca suratul Fatihah, Nabi membaca Al-Baqarah. Oh tu Al-Baqarah tu, kan? Ha? Yarka' 'indal mi'ah. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Huzaifah ni bila dia dengar Nabi baca Alif Lam Mim, kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, suratul Baqarah tu, dia kata apa? Aku duk berasa dalam hati ni, aku syok lah, Nabi ni akan berhenti rokok pada ayat yang ke-100. Maksudnya Nabi akan baca suratul Baqarah ada berapa ratus ayat? 286, kan? 286. Jadi dia kata mungkin nombor 1 sampai 100 Allahu Akbar, rokoklah. Okey. Bila sampai pada ayat yang ke-100, thumma madha. Dia sambung, tak rokok. Tekaan dia tersasar. Dia tuduh tadi, dia kata tadi 100 rokok. Bila sampai pada ayat yang ke-100 Nabi tak rokok, Nabi sambung lagi suratul Baqarah tu. Faqultu yusalli biha fi raka'ah. Dia kata mungkinlah Nabi SAW akan menghabiskan, yakni yusalli biha. Biha tu dengan Al-Baqarah tadilah. Nabi akan menghabiskan Al-Baqarah pada rakaat tu. Maknanya dia baca habis 286 ayat tu. Sampai mana? Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Betul tak? Kan? Yang ayat apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi, kan tu hujungnya tu kan? Yang tuan-tuan boleh juga baca untuk ruqyah. Untuk jampi. Kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat tu. Nabi baca sampai habis pada rakaat yang pertama. Dia kata mungkin Al-Baqarah ni Nabi pesudah bagi selesai. Apa yang menariknya, famadha faqultu yarka' biha thumma iftataha an-nisa. Habis saja suratul Baqarah, Nabi bukan sahaja tak rokok, tetapi membaca, menyambung surah An-Nisa. Tu dia. Kan? Faqara'aha. Nabi SAW membaca suratul Nisa. Habis rakaat yang pertama. Ni belum rokok rakaat yang kedua. Jadi Nabi baca pada rakaat yang pertama tu suratul Baqarah, sambung surah An-Nisa. Thumma iftataha ala Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam habis An-Nisa, sambung Ali Imran. Habis 3 surah ni, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita lah pergi sembahyang tu imam baca macam ni, saya ingat
Pengsan sebahagian kan? Tak apa, kita sambung balik. So Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kemudian kata dia, yaqra'u mutarassilan. Yaqra'u mutarassilan. Dia baca suratul Baqarah, dia baca surah An-Nisa, dia baca surah Ali Imran mutarassilan. Artinya apa? Secara tartil, tidak terlalu laju dan tidak terlalu lambat. Tuan-tuan boleh bayang, mutarattilan, mutarassilan, secara tartil, baca bagi sederhana, tak laju sangat. Kalau laju mungkin kita boleh ikut kan. Macam kita tengok di Indonesia kan, alhamdulillahirabbil alamin waladdallin, ya dengar alhamdulillahirabbil alamin dengan waladdallin, tu dua tu ya dengar, hak tengah tak dengar. Kan? Yang tu tak apalah kan. Dia kata mutarassilan. Kemudian dia kata apa? Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Apabila Nabi membaca ayat-ayat yang memuji Allah, Nabi akan berhenti. Ini sunat. Bila sampai pada ayat-ayat memuji Allah, Nabi stop. Subhanallah, subhanallah. Dia menyebut subhanallah, memuji Allah. Okey, di tengah-tengah bacaan itu. Wa idza marra bis-su'al sa'ala. Apabila sampai pada ayat-ayat syurga, bila sampai kepada ayat-ayat syurga, umpamanya ayat apa? Allah Subhanahu wa taala kata, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri. Disediakan bagi orang-orang yang beriman tu syurga. Nabi berhenti. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Dia buat macam tu. Nanti saya sebut, nanti saya syarah. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Dia berhenti dan dia minta masuk syurga. Pasal ayat itu berhubung dengan syurga. Dibuat ketika membaca ayat-ayat yang berhubung dengan syurga. Tak payah, jangan risau. Dia kata mana nak faham, mana nak tahu syurga ke neraka. Tak payah faham, tak payah tahu, tak payah belajar bahasa Arab, tak payah hafal teruk-teruk. Dengar jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Dengar nar, dengar api neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Macam tu. Boleh? Apabila kita dengar tu imam baca kan, contoh azab neraka apa dia? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita dengar Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada api neraka. Ini Huzaifah dengar. Dia kata wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Apabila Nabi SAW membaca ayat-ayat tentang neraka, baginda akan berhenti untuk berdoa supaya dilindungi daripada azab tersebut. Ini sunnah. Jadi dengar ayat tu imam baca berkaitan dengan azab, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah itu amat pedih, kan? Azabun alim. Kita pun ya Allah lindung, selamatkan aku daripada azab tu. Boleh? Okey? Kemudian dia sambung lagi. Thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Kemudian Nabi pun rokok, dia baca subhana rabbiyal azim. Kemudian kata Huzaifah, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Huzaifah kata dia rokok tu sama lama macam berdiri tadi. Nahwan ruku'ih, kan? Ruku'uhu nahwan min qiyamih. Dia rokok tadi ni nahwan, sama panjang seperti qiyamihi, dia berdiri tadi. Maknanya lamalah rokok. Kalau kita tuan-tuan mungkin panggung kepala tengok, tu imam ni darah turun kepala, kan? Thumma qal,
sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd thumma qama tawilan qariban mimma raka'. Kemudian dia sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Yang ni kita panggil i'tidal. I'tidal. Dia kata i'tidal pun lebih kurang lama rokok. Rabbana lakal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Allahumma la mani'. Lama. Kan? Kita masalah nak lama. Pasal nak lama macam mana? Tak tahu nak baca apa. Kan? Rabbana walakal hamd. Lepas tu takkan nak duduk tercongong kerah tu. Kan? Pasal tu kadang-kadang bila kita sembahyang dengan tu imam, dia sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kan? Lepas tu dia sambung lagi, ada lagi doa-doa dia mil'us sama wa mil'ul ard. Kita tak ada doa-doa tu, kita daripada tak tumbuh rambut sampai rambut gugur pula, rabbana walakal hamd. Tu saja. Maka bila tu imam lama sikit, kita pun merewang pi lah, kata ceruk balik pi sampai nak baru, patah balik pi nak balai baru, singgah sat nak batu dua. Dan tu cerita dia. Kan? Walhab masa berdiri tu bukan berdiri kosong. Berdiri dengan doa. Berdiri dengan doa. Baik, kita sambung balik. Kemudian thumma sajada. Kemudian dia sujud. Faqal subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Rawahu Muslim. Dia sujud pun lama, macam berdiri. Jadi maksudnya berdiri lama, rokok lama, i'tidal lama, sujud. Dia seimbang. Orang kata apa? Sama dia punya kadar tu. Itu sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat secara tertib, tenit, kan? Tenang. Tak apa, khusyuk. Itu sifat semayang malam. Jadi semayang malam ni bukan tak boleh. Boleh. Kalau nak baca inna a'tayna boleh. Kan mangkit tahajud waladdallin inna a'tainakal kautsar. Kan? Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Boleh. Tahajud juga. Tapi yang tu dia panggil terkejut. Kan? Tak ada enjin nak hangat bagi salam lah. Salat malam ni dia tulul qunut. Dalam hadis Nabi kata sebaik-baik salat malam ialah salat yang tulul qunut. Apa dia tu qunut? Qunut tu bukan qunut yang kita faham baca subuh tu. Qunut itu ialah berdiri. Maknanya sebaik-baik salat malam salat yang lama berdiri. Bukan lama berdiri itu lama berdiri terpacak kosong. Lama berdiri merujuk kepada panjang bacaan. Jadi kalau kita tak hafal nak baca panjang lagu mana? Ada cara dia. Untuk salat sunat, Nabi memberi rukhsah, kelonggaran untuk kita membaca daripada mashaf. Pasal itu ada jual mashaf qiyam tu. Yang besar tu kita boleh buka, kita boleh baca daripada mashaf. Yang ni untuk salat sunat. Adapun salat fardu tak digalakkan kita membaca daripada mashaf. Salat fardu tak boleh. Hanya pengecualian ni diberi kepada salat sunat. Kenapa? Kerana salat sunat ni digalakkan kita baca bagi panjang. Boleh tuan-tuan? Boleh. Okey. Habislah hadis kita. Jadi saya akan baca beberapa faedah. Beberapa faedah. Yang pertama, poin yang kita boleh keluar. Mari kita keluarkan sama-sama. Mari kita mengambil pengajaran daripada hadis ni. Nombor 1. Hadis ini menjadi dalil. Dalil lah, menjadi dalil bolehnya berjamaah
untuk semayang tahajud. Itu nombor satu. Apakah hukum semayang tahajud berjamaah? Boleh. Boleh. Cuma ia bukan sunnah yang dilakukan selalu. Kerana kebiasaan Nabi salat bersendirian. Kebiasaannya sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi sorang-sorang. Tapi ada beberapa riwayat Huzaifah, Ibnu Mas'ud lagi lah. Dia kata satu malam aku pergi semayang dengan Nabi, baca punya panjang. Lepas tu hang buat apa? Aku duk ingat nak keluar, nak duduk, tak larat dah. Lepas tu hang keluar tak? Dah, aku ikut juga sampai habis. Uzaifah ni dia tak kata macam tu. Tapi Ibnu Mas'ud dia pernah pergi semayang dengan Nabi malam tahajud. Punyalah lama sampai dia duk fikirlah hati dia, duk katalah hati dia, sat lagi kalau tak rokok aku nak duduk. Sat lagi kalau tak rokok aku duduk. Tak larat lah ni. Tapi dia tak duduk lah. Artinya dia nak berhenti lah, dia tak mau ikut lah. Dia nak keluar. Tapi dia tak keluar. Menunjukkan bahawa adanya salat tahajud berjamaah. Tuan-tuan, sebab apa saya sebut hal ni? Kerana kita kena ingat salat sunat ada yang dilakukan secara berjamaah dan ada yang dilakukan secara bersendirian. Bukan semua Nabi buat berjamaah. Istisqa berjamaah, gerhana bulan, gerhana matahari berjamaah, hari raya berjamaah, apa lagi? Janazah jamaah. Sunat Nabi lakukan secara berjamaah. Tapi sembahyang wudu, tahiyatul masjid, duha, yang tu kalau kita baca hadis, wudu, tahiyatul masjid, duha dilakukan secara bersendirian. Jadi yang mana Nabi buat berjamaah, kita jamaah. Yang mana Nabi buat sorang-sorang, kita buat sorang-sorang. Tapi kalau tuan-tuan tanya, boleh tak kami nak himpun orang ramai buat tahajud berjamaah, himpun ahli keluarga buat tahajud berjamaah? Contohlah, tuan-tuan adik-beradik kaum keluarga ni buat, apa dia panggil tu? Perhimpunan keluarga. Buatlah di mana? Katalah buat di Batu Firinggi ke, kan? Lepas isyak bakar ikan, bakar BBQ, kan? Lepas tu antara aktiviti perhimpunan keluarga ni ialah bakar-bakar lah. Ramailah bakar-bakar. Lepas tu ketua program kata, okey, ingat lah, saat lagi pukul 4 pagi kita akan bangkit bertahajud bersama-sama, kan? Takkan nak makan saja, kan? Pengisian program ni. Ketua rombongan dengan siapa dia saja yang bangkit? Adalah 2-3 orang. Yang lain semua tu kenyang bakar-bakar tadi. Boleh tak? Boleh. Sekolah-sekolah nak buat qiyamul lail perdana, tahajud. Mungkin mereka buat program himpunkan pelajar buat tahajud berjamaah. Jawapannya boleh. Dia bukan termasuk dalam perkara bid'ah, dia bukan termasuk dalam perkara yang menyelisihi sunnah. Memang Nabi buat. Dalam hadis ni Muslim, Nabi buat. Jadi sekali-sekala kita nak ajak kaum keluarga kita bangkit tengah malam tahajud, dibolehkan. Ajak isteri kita bangkit, dibolehkan. Ataupun mungkin program pejabat ke, jabatan ke, ataupun mungkin kita ada pekerja ke, bawa pergi berjalan mana-mana, langkawi ke apa, kita buat pengisian dia tahajud berjamaah. Boleh. Nabi SAW melakukannya. Tetapi kebiasaannya yang selalunya Nabi buat sorang-sorang. Boleh? Okey. Kecuali apa yang memang dituntut berjamaah. Tahajud tadi sunnahnya sorang-sorang. Tapi kalau nak buat ramai-ramai, boleh. Dia berbeza dengan apa? Tuan-tuan, dengan apa? Tarawih, bagus.
Nasib baik aroma ni habis. Tidak saya nak bagi sama jawab saat ni. Nak bagi hadiah. Tarawih, tahajud, sunnahnya sorang-sorang. Boleh, harus kalau kita nak buat ramai-ramai. Tarawih sunnahnya jamaah, tapi boleh nak buat sorang-sorang. Jangan terkalih. Terkalih sekejap lagi pi. Kan? Yang sunnah berjamaah tarawih. Tahajud ni sorang-sorang. Okey? Sebab itu bila bulan Ramadan kita kumpulkan manusia, kita buat ramai-ramai berjamaah kerana itu sunnah. Okey, dapat? Boleh tuan-tuan? Ini kita duk pulun lah cerita tarawih, tahajud, witir, Aisyah pun tak mayang. Buang karan tu. Nampak? Dapat? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Quran 2-3 surah di dalam satu rakaat. Okey? 2-3 surah dalam satu rakaat. Okey, nombor 2. Ingat, nombor 2, hukum nombor 2. Boleh membaca 2-3 surah di dalam satu rakaat. Boleh. Lepas tuan-tuan baca waladdallin, tuan-tuan nak baca 2 surah, 3 surah, 4 surah, dibolehkan. Cuma ada mazhab kata kalau salat sunat okey nak bubuh 4 surah ke 5 surah satu rakaat. Tetapi kalau salat fardu hanya 1 surah ataupun ringkas, sekurang-kurangnya 3 ayat. Kalau semayang fardu ni padan 1 surah. Kebiasaannya Nabi baca 1 surah. Dia tak pernah langkau 2-3 surah kecuali semayang tahajud. Tuan-tuan dapat tak? Okey, dapat. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bolehnya membaca surah tidak mengikut tertib susunan di dalam mushaf. Ini poin yang ketiga. Kalau ikut tertib, nombor 1 apa dia? Fatihah. Nombor 2 Baqarah. Nombor 3 Ali Imran. Nombor 4 An-Nisa. Nombor 5 Al-Ma'idah. Lepas tu Al-An'am kan? Okey. Tapi Nabi baca macam mana? Dia langkau pergi An-Nisa, dia patah balik Ali Imran. Dia pergi baca hak kemudian dulu, baru dia baca hak awal. Menunjukkan boleh. Sebagai contoh, saya ambil 3 kul. Kul mana duduk depan? 3 kul ni, kul mana duduk depan? Qul huwallah. Lepas tu ikut tertib dalam masah, dalam masah. Qul huwallah. Lepas qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu qul a'udzu birabbin nas. Lepas qul a'udzu birabbin nas, habis ya? Betul ke tuan-tuan? Bukan kuliah. Habislah. An-Nas 114. Dia. Okey. Boleh tak kalau kita rakaat pertama Allahu Akbar, baca Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Rakaat pertama. Rakaat kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh atau tidak? Kalau berdasarkan hadis ni boleh. Tapi sepatutnya Al-Falaq lah dulu, lepas tu baru An-Nas. Tapi kita ni tuan-tuan, dahlah satu tak pernah jumpa hadis ni. Nombor 2 bukannya dia ingat pun. Tabat dulu ke Alam Tarakai dulu? Alam Tarakai dulu ke Tabat dulu?
Alam Tara Khair dulu, lepas tu baru tabat. Betul? Lepas tu yang kita baca tabat dulu pasal apa? Tak tahu, ingat mana dia cuih mai boboh dulu. Hak itulah mazhab kita. Allahu Akbar. Iza ja. Lepas tu dia baca pula ayat yang sebelum iza ja. Orang kata, lepas iza ja bukan ayat tu. Tu imam. Tak apa, aku punya imam. Ikut suka. Tapi kalau based on ni, boleh. Maksudnya tidak wajib mengikut tertib susunan. Tetapi di kalangan ulama mereka kata seafdalnya kita mengikut tertib susunan. Maknanya mana yang dahulu didahulukan, mana yang kemudian dikemudiankan. Itu kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi dia akan mendahulukan mana surah dulu. Tapi Nabi buat benda ni untuk menunjukkan boleh. Baik. Sekarang ni tuan-tuan, daripada benda ni timbul satu masalah. Al-Fatihah bukan turun dulu. Yang turun dulu Iqra. Yang turun dulu dekat Nabi Iqra. Tapi Iqra Al-Alaq bukan duduk nombor 1. Yang ni pelik. Al-Alaq Iqra patut nombor 1 lah, dia turun dulu. Tapi tak, Fatihah nombor 1. Lepas tu Baqarah nombor 2. Okey. La ni bahasa nak bagi mudah faham, bukan bahasa akademik sangat ni. Bahasa bagi mudah faham. La ni siapa yang pi susun benda ni jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni? Pernah tak tuan-tuan tanya tok guru hok mengaji tu, ni ustazah, ustaz, pasal apa ni Fatihah nombor 1? Bukan Fatihah dulu. Fatihah ni turun bila tak tahu. Bukan Iqra dulu. Patut Iqra dululah. Pernah tak tanya? Tok guru pun mungkin kata, tak tahulah, aku panjang pendek, aku tahulah tang mana nak dengung. Beranak-beranak dulu, buka-buka Fatihah dah sudah lah, jangan banyak tanya. Kita mesti kena tanya, kan? Pasal apa? Okey. Nombor 1, dia kata yang susun ni Allah Ta'ala. Malaikat turun habaq, Muhammad, ni dulu. Hak tu kemudian. Tu pula. Hal tu pula. Allah yang susun. Jadi bila Allah susun, kita tak boleh tunggang terbalik. Pasal maknanya benda tu tetap. Hak ni dulu, hak ni kemudian. Okey. Ada yang kata bukan Tuhan susun, bukan malaikat yang turun wahyu, tapi sahabat yang ijtihad. Mana sahabat punya pendapat. Jadi kalau sahabat yang atok, artinya tak apalah, yang mana pun dulu. Tu saja saya cerita. Kok-koklah bersembang, ada orang tanya, dia kata hang duk pergi masjid tu, ada ustaz cerita pasal apa yang surah ni turun tapi tak duduk nombor 1, pasal apa surah tu duduk nombor 6, pasal apa dia duduk nombor 5. Ada hang dengar? Aku tak dengar apa pun. Kan? Yang tu dia panggil buat malu tok guru. Kan? Ya. Ya. Qaul yang pertama depa kata itulah ketika di akhir setelah Quran lengkap, setelah Quran habis, di hujung usia Nabi, masa Jibril turun tu, Jibril bagi tahu yang tu. Yang ni. Jibril habaq nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tapi kita tak nafikan ada pendapat kedua. Ada pendapat kedua kata ijtihad sahabat. Sebab yang menyusun jadi mashaf ni pada zaman Sayyidina Uthman ibnu Affan. Jadi ada dua pendapat. Tapi yang kuatnya ialah pendapat yang mengatakan bahawa yang ni disusun melalui wahyu. Wahyu. Okey. Bila dia susun ikut wahyu, tak bolehlah langkau. Tu dia punya cerita dia. Boleh. Baik tuan-tuan. Sambung balik. Okey. Kemudian dalam hadis ni juga tadi dah dapat nombor 3 kan. Nombor 4 apa dia? Nombor 4 dia kata lagi di sini, faedah yang boleh kita ambil ialah
apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunat bersendirian, bukan menjadi imam, Nabi membaca panjang. Tetapi jika Nabi menjadi imam, ada jamaah, ada makmum, Nabi akan meraihkan makmum. Nampak? Sebab itu walaupun sunat baca panjang, tapi imam tarawih kena ambil kira makmum. Sunat semayang isyak lewat, tapi pasal apa kita semayang awal? Pasal kita buat di masjid berjamaah, ambil kira keadaan makmum. Tapi kalau kita semayang sendiri di rumah, bolehlah ikut suka nak lewat. Nampak? Tu imam baca bagi panjang. Kalau nak baca panjang, sorang-sorang boleh. Terbalik kurangnya, sorang-sorang dia baca cepat, ramai-ramai dia pergi baca panjang. Yang ni pelik. Kalau dia semayang sorang, kalut. Macam apa, kawang, sok-sok siap. Tapi kalau dia semayang ramai, dia menjadi panjang. Ni tak betul. Kan? Nampak? Nabi SAW kata, apabila salah seorang daripada kamu menjadi imam, falyukhaffif, hendaklah dia meringkaskan, meringankan, kerana di belakangnya ada orang yang sakit, ada orang tua, ada orang yang mempunyai hajat. Tapi kalau dia semayang seorang-seorang, ni Nabi kata ni, kalau dia semayang seorang-seorang, panjangkanlah sekehendak dia. Boleh, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan pun janganlah betul sangat. Nabi kata jangan bagi panjang tu bukanlah makna pendek lagu kita faham tu. Lepas ni tu imam wal as, Allahu akbar. Rakaat kedua innal insana lafi khus, Allahu akbar. Setengah orang dia faham tak? Pendek Nabi ni padan patutlah. Sebagai contoh, sembahyang subuh. Sembahyang subuh dia ada dia ada 5 waktu tapi ada 3 jenis. Subuh dia ada sembahyang yang Nabi lama, ada sederhana dan ada yang pendek. Subuh lama, sunat lama. Lama dia macam mana? Sahabat kata, masa kami mai semayang di masjid, kami tak kenal siapa duduk kiri, siapa duduk kanan. Gelap. Tapi bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, kawan ni ke? Artinya daripada kelam sampai cerah. Lamalah subuh. Jadi subuh ni sunat bagi imam membaca ayat-ayat yang panjang. Kadang-kadang kita pergi masjid, kita punyalah mangkit lah, susah kan. Pergi masjid nak lah ni palih nak kalut pergi mana? Subuh pukul berapa? Sebelum pukul 6 kan, 5.50 berapa? 8.50 berapa? Katalah pukul 6. Masuk pejabat pukul berapa? Pukul 8 nak jam tang mana? Rombok ni nak jam. Rombok ni viral ni, biar rombok ni depa duk kata rombok polis ni kecil, kan? Rombok ni nak jam. Artinya tuan-tuan tak payah kalut. Kan? Semayang begini. Qul ya qul huwallah. Kan? Kita baca bagi panjang sikit. Kan? Tambah masjid tuan-tuan ngulang, mana ada siapa nak pergi panskat dah. Panskat apa dah. Semua toke-toke balak. Kan? Duit duk masuk tak payah buat kerja. Nak kalut pergi mana? Kalau Kuala Lumpur lain lah, kena cepat jemaah nak jam apa semayang apa semua. Kalau tuan-tuan pergi bandar-bandar besar yang mai semayang subuh pakai baju kerja dah, baju sekolah dah, kira turun masjid tu pergi kerja terus. Kita habis subuh menyembang sampai duha, kan? Balik pergi kutip buah pelam, jual boleh duit ke atas pula, punya kaya, makmur, kan? Nampak tuan? Happy betul duit polis ni. Nampak? Baik, sambung balik. Tang mana? Tang mana tadi?
Tang baca panjang, baca pendek. Kemudian dia kata lagi di sini, Nabi SAW apabila sampai kepada ayat-ayat yang berbentuk apa? Berbentuk syurga, baginda akan berhenti dan berdoa. Seperti contoh apa dia? Mari kita tengok apa yang disebut oleh para ulama tentang contoh Nabi SAW berdoa. Antaranya, apabila sampai ayat-ayat rahmat, ayat-ayat syurga, Nabi akan berdiri, berhenti. Kemudian dia kata, "Lau marra bi dzikril jannah yaqif." Nabi SAW ni bila dia baca ayat-ayat yang berkaitan dengan syurga, Allahumma ja'alni min ahliha. Tu imam baca kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat. Bersegeralah kamu semua menuju ke syurga Allah yang seluas langit dan bumi. Tu imam baca. Kita, Allahumma ja'alni min ahliha. Jadikanlah aku daripada ahlinya. Tu dengar ayat jannah tu, Allahumma ja'alni min ahliha. Jadikanlah aku daripadanya. Ataupun Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta syurga. Itu sunnah. Kalau tu imam sebut bi an tudhkara fiha an-nar awil wa'id. Kalau tu imam tu baca ayat-ayat neraka, ayat-ayat azab, tuan-tuan semua kena berlindung. Kena berlindung. Macam mana? Iaitu tuan-tuan semua bacalah, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab api neraka. Itu apa yang disebut di dalam hadis ni lah. Itu kita jangan buat. Sebab itu kalau tuan-tuan pernah menyertai salat malam di Masjid Alwi, yang mana mula pukul 3 pagi sampai habis pukul 5 pagi tu, 5:30 pagi tu, tuan-tuan akan dengar tu imam tu baca, lepas tu dia berhenti sat macam duduk. Itu dia duk amalkan sunnah ni lah. Kita pun yang duduk belakang tu bila dengar dia jannah-jannah, kita pun Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ja'alni min ahliha. Ya Allah, jadikan aku daripada ahlinya. Kemudian apabila Nabi SAW sampai kepada ayat-ayat yang memuji Allah, baginda akan menyebut subhanallah, subhanallah. Itu sunnah. Kemudian Nabi SAW yang ke berapa? Yang kelima. Apabila salat malam, baginda membaca zikir dan doa yang begitu banyak dan lama di dalam rokok dan sujud. Yang ni tuan-tuan kena buat lah. Tapi kalau fardu jangan buat. Fardu ni padan patut cukup lah. 3 ke, 5 ke, 7. Afdalnya 3 lah. Tapi kalau nak buat 5 boleh lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhu quddus rabbul malaikati warruh. Kita boleh baca. Dan Nabi SAW ni, kalau tengok dalam hadis, dia ada 2-3 bacaan yang tuan-tuan boleh tukar. Ataupun tuan-tuan boleh tambah. Tukar pun boleh, tambah pun boleh. Campur pun boleh. Antaranya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Yang ni Nabi baca masa rokok dan sujud. Ataupun subhanaka la ilaha illa anta. Boleh baca. Dan boleh dicampur-campur. Subhana rabbiyal a'la, subhu quddus rabbul malaikatu. Boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Boleh. Allahumma ghafirli. Boleh dicampur. Ataupun dah tuan-tuan baca habis zikir tu, ada masa lagi doa, Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kan? Baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma a'inni ala dzikrika. Allahumma hasibni. Boleh baca. Kan? Panjangkan sikit masa rokok dan sujud. Tapi bagi balance lah. Berdiri tu mungkin 15 minit, sujud tu pun 10 minit, rokok 10 minit, bagi sama. Boleh? Nampak? Jadi sebab itu Nabi mangkit pukul 3 lebih pagi dekat nak subuh kan. Dia akan habis dekat-dekat nak subuh. Pasal tu Nabi kata bila dekat-dekat nak subuh, tutup dengan apa dia? Witir. Tapi kita nak tutup dengan witir macam mana? Pukul 3 mangkit, 3:30 habis dah. Lagi pukul 3 mangkit, 3 suku habis dah. Dia mangkit-mangkit pergi beli ayat. Tengok. Habis dah mayang abang? Habis dah. Cukup lah 2 rakaat.
Bini dia tak ada nak beralih belah kanan, dia main tengok balik lah. Punya laju ni tak awak tak boleh lah kan, tapi tak menyamai sifat. Kes ni lah yang muncul hadis pecah apa? Pecah kaki. Tak pecah kaki lagu mana? Tuan-tuan, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, satu rakaat. Kita nak pecah kaki lagu mana? Inna a'tayna. Qul huwallah. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, ini ialah sunnah yang sunat. Maksudnya kita digalakkan contohi tetapi tidak wajib. Jadi tadi tuan-tuan tanya, kalau saya nak bangun membaca ayat-ayat lazim, boleh, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana asalnya membaca surah hanyalah sunat. Yang wajibnya Al-Fatihah. Azan? 1 minit lagi. Okey, baik. Faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya ialah baik. Nabi SAW baginda tidak salat banyak tetapi berdiri tidak lama. Tuan-tuan nak tahu kadar dia banyak mana? Yang rokok sujud tadi. Okey. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ni semayang malam tak banyak. Tak banyak rakaat tapi lama. Okey? Aisyah kata, Nabi salat yusalli 11 rakaat. 11 rakaat. Tapi dia punya sujud tu kanat tilka salatahu yasjudu as-sajdah min dhalik qadra ma yaqra ahadukum 50 ayah qabla an yarfa' ra'sahu wa yarka'u raka'atain qabla salatil fajr. Aisyah kata Nabi ni dia sembahyang 11 rakaat tapi nak habis satu-satu rakaat tu punya lama. Dia sujud lama, dia sujud tu, Aisyah kata kalau hampa nak tahu lama dia sujud tu, hampa baca 50 ayat, ambil timing. Tuan-tuan balik ni, ambil jam tu, tekan tengok, lepas tu baca 50 ayat mutarassilan. Baca bagi macam contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim baca lagu tu, baca macamnya tertib elok. Bukan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim bukan kalut di mana ni, tak ada. Baca elok-elok, lepas tu tengok 50 ayat tu berapa minit. Lama tu lah Nabi lebih kurang sujud dan rukuk. 50 ayat. Lepas tu dia berhenti sembahyang subuh, sunat subuh 2 rakaat. Lepas tu dia berbaring. Dia baring sat. Pasal apa dia baring? Dia baring sat. Pasal letih lah sembahyang malam. Yang kita bantai lena berjam-jam nak duk baring apa lagi dah. Makin sembahyang terus lah. Tapi baring sat. Lepas dia baring sat tu, dia sembahyang sunat subuh. Lepas sembahyang sunat subuh, dia baring sat. Baring sat, lepas tu baru dia sembahyang subuh. Itu sunnah. Okey? Kita azan dulu. Sat lagi kita buat khulasah, kesimpulan daripada kuliah ni insya-Allah taala. Allahu Akbar.
Okey. Solat hajat ada tak Nabi buat berjamaah? Pertama kita nak cerita solat hajat dulu. Ada tak ada? Baik. Solat hajat ni dia ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Ada hadis yang mana Nabi SAW sebut, Nabi kata sesiapa yang dia ada keinginan, dia ada hajat, dia ambil wuduk bagi elok, kemudian dia bangun dan lakukan 2 rakaat, kemudian dia doa lah, dia minta hajat dia. Okey, nampak? Kemudian Quran juga sebut hal yang sama. Quran kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Quran kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan semayang. Maknanya bila kita nak minta tolong, kita sabar, nombor 2 kita semayang. Dalam hadis Tirmizi itu kata apa? Kalau siapa ada hajat, pergi ambil wuduk bagi elok-elok, lepas tu semayang 2 rakaat. Okey. Hadis tu kata apa? Hadis tu kata semayang 2 rakaat. Dia bukan kata semayang khas. Artinya apa? Di kalangan ulama kata mana-mana semayang boleh jadi semayang hajat. Yang pentingnya lepas pada semayang tu tuan-tuan doa. Faham tak? Nak buat semayang 2 rakaat satu, tuan-tuan ada hajat, anak nak periksa ke, anak nak exam ke, apa ke, tuan-tuan pergi ambil wuduk elok-elok sempurna, Allahu Akbar semayang. Tapi kalau satu orang dia masuk dalam masjid, dia tahiyatul masjid 2 rakaat, 2 rakaat tu juga dia jadikan semayang hajat, boleh. Kerana Nabi sebut apa tadi? Ambil wuduk dan berdiri 2 rakaat. Bukan rakaat khas. Mana-mana 2 rakaat dia boleh. Okey. Baik. Tu kita nak beritahu kata salat hajat, sunat hajat ni maksudnya kalau kita, tuan-tuan, pertama Nabi SAW ni dia tak bubuh nama-nama ni. Tapi kita bubuh ni taklah salah. Macam tahiyatul masjid. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang masuk dalam masjid, sebelum dia duduk, dia semayanglah 2 rakaat. Siapa-siapa yang lepas ambil wuduk, lepas tu dia semayang 2 rakaat. Nampak tak? Nabi sebut 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya benda tu umum. Tuan-tuan masuk dalam masjid, masa tu orang dah azan, tuan-tuan buat qabliyah lohok 2 rakaat. Pakai tak? Pakai tak? Pakai. Qabliyah lohok itulah juga jadi tahiyatul masjid. Maksudnya dia bukan satu spesifik semayang. Nabi kata bila kamu masuk, mana-mana semayang 2 rakaat tu kira jadi. Boleh tak? Jadi kalau tuan-tuan mari masuk buat qabliyah zuhur, lepas tu tuan-tuan ada hajat, bini nak beranak, pi masjid, orang azan, masuk semayang qabliyah zuhur, lepas habis tu, ya Allah ya Tuhanku, pemudahlah urusan isteri aku, selamatkanlah isteri aku dan anak aku, maka semayang tadi ni dia jadi semayang hajat juga. Boleh? Kadang-kadang kita oi semayang hajat, mau kalau tengok kepada kefiat dia punya adat istiadat orang kita punyalah kan. Ada tak Nabi buat jamaah? Tak ada. Nabi ada hajat tak? Tuan-tuan, Nabi ada hajat? Ada. Banyak hajat Nabi. Tetapi ada tak petunjuk nabawi yang mana macam ni? Macam ni Nabi buat. Ada tak petunjuk hadiyun nabawi yang mana Nabi SAW bila dia hajat, dia kumpulkan sahabat buat beramai-ramai? Tak ada. Nabi tak kata, Bilal, panggil sahabat, esok kita nak perang Badar, malam ni kita semayang hajat 2 rakaat, munajat perdana. Sakana kan? Ada tak Nabi buat? Tak ada. Nabi tak buat. Apa yang Nabi buat? Nabi doa solat sendirian, bermunajat, angkat tangan, doa sendirian kan? Ini yang dilajar oleh Nabi SAW kan? Okey. Baik, dan kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah antara amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Maknanya sahabat bila mereka pergi rumah Nabi,
tidur dengan Nabi. Ibnu Abbas cerita, Anas cerita. Nabi ni satu benda yang tiap-tiap malam dia tak akan tinggal, dia akan buat. Siapa yang tidur dengan dia, teman dia, ikut dia, ada di rumah dia, tumpang rumah dia, bersama dengan dia pada waktu malam, semua cerita yang sama. Isteri-isteri dia, sahabat-sahabat dia, khadam dia, apa dia benda tu? Nabi akan mangkit tengah malam sembahyang. Anas pun cerita, khadam dia. Ibnu Abbas yang pergi tumpang tidur rumah Maimunah pun cerita. Aisyah sendiri yang tidur sekatil dengan Nabi pun cerita. Huzaifah pun cerita. Ibnu Mas'ud pun cerita. Semua cerita mangkit. Kita ni kalau nak berlakon sekali dua boleh ya. Aku hari tu pergi Kuala Lumpur dengan ustaz, dia mangkit mayang pukul 3 pagi. Bagus ustaz. Cuy, aku pergi dengan dia 2-3 kali tak mangkit pun. Macam mana tu? Kan? Maknanya mungkin dia nak berlakon pang kan. Tapi kalau 10 orang, 10 cerita benda yang sama. Ibnu Mas'ud cerita sama, Huzaifah cerita sama. Kok Nabi nak habaq kata dengan Huzaifah baca panjang, dengan Ibn Mas'ud pun baca panjang. Semua Aisyah pun cerita baca panjang. Maksudnya apa dia? Pasal itu kita, tuan-tuan bisa dengar mutawatir. Mutawatir ni maksudnya ramai orang cakap benda yang sama. Kalau ramai orang cakap ni mustahil bohong. Contoh, kawan ni dia kata aku pi kenduri rumah kawan tu, jamu ayam. Jamu apa? 30 orang yang kita jumpa, 40 orang kita jumpa, semua kata ayam. Tak tahu mai mangkuk ni, dia kata apa? Gajah. Jamu apa? Gajah. Tadi aku tanya mereka 40-50 orang di masjid, semua kata jamu ayam. Aku pasal ayam tak makan tu aku tanya. Tak apa, hampir gajah. Dia seorang yang kata gajah. Kita nak percaya hak mana? Tentu kita percaya hak mutawatir tu. Tu dia panggil mutawatir tu. Tentu kita percaya hak ramai tu. Pasal ramai tu mustahil. Depa ni, sat lagi no, kalau orang tanya habaq ayam jangan duk habaq gajah. Saya hampir habaq kat dia. Tak ada nak boleh duk pakat nak bohong lah. Kalau ramai-ramai cerita ni payah nak bohong. Tapi kalau 2-3 orang boleh pakat tau. Pasal itu dalam hadis bila dia sampai kepada darajah mutawatir, perawi-perawi meriwayatkan hadis yang sama, mustahil pada adat depa pakat reka. Betul tak? Kawan tu sebut A, kawan ni sebut A. Mustahil depa pakat nak bohong. So kita nak dapat apa? Sahabat-sahabat cerita Nabi mangkit tengah malam semayang, isteri dia kata dia mangkit, baca panjang, berdiri panjang. Itulah kebiasaan Nabi SAW. Jadi ini sunnah yang patut kita amalkan. Apatah lagi kita yang sudah berada di hujung usia, masa yang sudah tidak lama, tuan-tuan. Apa lagi yang kita nak bawa? Tidur pun tak mau nak lena dah. Ramai orang tua-tua dia kata, tak gerak pun jaga dah lah ni. Kalau tak jaga tu memang tak mangkit terus dah lah. Macam umur tuan-tuan mana nak lena. Umur ni dia ada kaitan tau dengan tidur. Budak-budak yang baru lahir, baby, tuan-tuan tengok, dia akan banyak tidur. Dia hanya mangkit untuk menyusu ya. Mungkin tuan-tuan lama dah tak ada anak kecil, tak apa saya cerita. Anak kecil ni, dia masa mula-mula dia lahir, dia lena ya. Lepas tu kalau dia lapar, minum susu, lena. Minum susu. Kuih besar dia kuih korang lena. Dia macam itulah kitaran hidup. Jadi tuan-tuan dan saya ni, dan dia, tuan-tuan, kesihatan cerita, umur macam ni, dia perlukan berapa jam untuk tidur. Budak-budak, dia perlukan berbelas jam untuk tidur. Pasal nak bagi otak dia berkembang. Otak dia membesar. Dia perlukan tidur. Tapi kalau tuan-tuan yang 60 pun duduk macam 6 hari, macam 6 bulan punya tidur, nak berkembang apa lagi dah kuih kecut. Saya ni ustaz kena tidur banyak 60 dah. Tak ada lah. Tidur 2-3 jam nak bangkit. Pasal tu saya nasihatkan tuan-tuan, sudah akan sampai satu masa untuk kita tidur, berehat buat selama-lamanya. Kita baru ni kan dikejutkan dengan kematian mengejut kan. Beberapa orang yang terkenal yang kita dengar ada mati mengejut. Banyak, bukan seorang dua, banyak mati mengejut. Dan bila mati tuan-tuan nampak apa yang berlaku? Mereka akan berehat.
tamat hidupan dunia. Selalu saya sebut benda ni. Rehat yang sebenar, kan? Kita hari ni baru habis raya puasa, kita nak sambut raya haji, hidup kita macam itulah, senantiasa bersilih ganti. Akan sampai satu saat, detik dan waktu kita akan tidur buat selama-lamanya. Ketika itu yang bersama dengan kita ialah amalan saleh yang kita bawa. Kita nak salat malam ni tuan-tuan, mungkin ada 3-4 malam lagi, kan? Mungkin ada beberapa malam baki saja lagi. Kemudian Allah Ta'ala akan panggil kita balik. Masa tu tuan-tuan, kita nak bangkit semayang tak boleh bangkit dah. Sekarang ada peluang bangkit. Nanti bila ada tuan-tuan, bila sampai masa tuan-tuan mati, tuan-tuan nak bangkit dah. Tuan-tuan minta nak bangkit, nak bangun, tapi tuan-tuan tak diizinkan untuk bangkit. Sekarang kita nak bangkit tak bangkit, pilihan kita. Bang nak bangkit tak? Tak mau. Kita boleh pilih. Tapi esok kita merintih, meronta nak bangkit, masa tu tak boleh. Tangan dan kaki kita terkujur keras, membujur. Roh sudah berpisah dari jasad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kuliah ni, pertama, manfaat untuk diri saya yang bercakap dan tuan-tuan yang dengar. Okey, boleh ha? Jadi saya akhiri kuliah pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Cuma saya nak kempen sikit, ada 2 hari 3 hari lagi. Tuan-tuan yang nak memberikan sumbangan kepada sarapan pagi ke, makan tengah hari ke, minum petang, boleh membuat sumbangan. Sama ada tadi 2-3 orang WhatsApp nak hantar makanan. Yang nak hantar makanan boleh hantar terus ke masjid. Ada disediakan meja untuk tuan-tuan letak makanan. Siapa yang nak bagi makanan, yang jenis pandai buat kuih ni, buatlah kuih yang pelik-pelik sikit. Nah, pergi letak di Masjid Alwi. Ada kami sediakan meja untuk tuan-tuan letak. Tak letak banyak tak apalah, letak sikit-sikit. Pergi salat subuh letak di meja tu. Dan orang akan ambil lah makanan tu. Kalau tuan-tuan nak bagi tahu nama, tulis di plastik tu. Kak Bedah Ngulang. Kan. Tulis di plastik tu, senang orang tahu. Boleh. Ataupun kalau tuan-tuan nak bagi duit, bagi sumbangan duit pun boleh. Nak bagi apa-apa, mineral water ke apa ke, dialu-alukan. Ini fadilat yang besar jugalah, menjamu musafir ataupun penuntut ilmu. Pahala besar jamu orang semayang, jamu orang mengaji, jamu musafir. Wih, dahsyat kan. Kira kalau tuan-tuan tak mayang Jumaat pun tak apa dah. Lawak no. Satgi dia pekat mana jahanam. Nak habaq kita besar fadilat ni kan. Jamu orang 3 hari ni. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.